Explosão, quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela joga com a bunda no chão, quando ela sarra e o bumbum no chão, 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 chão. Olha a explosão, quando ela bate com a bunda no chão. Fizik tingkatan 4, pelembapan dan resonans. Okey, alhamdulillah hari ini kita cuba bincangkan tentang tajuk fizik tingkatan 4 iaitu tentang resonan. Okey, tajuk resonan dan juga pelembapan ni dia berkaitan dengan suatu sistem yang bergetar lah. Benda yang bergetar, sistem ayunan yang disesar, kemudian dibiarkan berayun, dia akan bergetar lah. Jadi setiap sistem yang berayun ni, macam spring ke, bandul ke, dia boleh bergetar dengan frekuensinya masing-masing. Jadi setiap spring, setiap bandul tak sama panjang. Jadi spring tak sama kekerasannya. Jadi setiap benda yang bergetar, dia ada frekuensinya sendiri. Frekuensinya sendiri itu dipanggil frekuensi asli. Okey, kalau tengok sini sistem ayunan yang disesar dan kemudian dibiarkan berayun tanpa daya luar, dia berayun dengan sendirinya dengan satu frekuensi dipanggil frekuensi asli. Ya. Okey, contoh sekarang ni saya tunjukkan sistem yang bergetar, contohnya spring. Spring ni tak sama ketebalan dia. Ya. Jadi jika dibiarkan dia berayun dengan frekuensi yang tersendiri. Mana frekuensi spring ni tak sama dengan frekuensi yang ni lah. Dia tak sama. Okey. Jadi sekarang cuba kita tengok animasi yang ini di mana satu spring yang berayun, ya, dibiarkan berayun dengan penggetar kat bawah ni. Tetapi apabila dibiarkan bergetar sendiri, pastikan ayunannya apakah yang berlaku. Didapati ayunannya semakin lemah, kan? Semakin lemah. Apakah yang berlaku pada amplitude ayun tersebut? Okey, saya ulang kembali video ini. Okey, mula-mula dia bergetar dengan dipaksa. Okey, dia bergetar. Ini adalah titik keseimbangan dia. Ini amplitude dia. Amplitude dia titik keseimbangan sesaran paling maksimum. Kemudian dibiarkan bergetar dengan sendiri. Dia bergetar dengan frekuensi aslinya. Perhatikan amplitude dia semakin lama semakin kurang, semakin kurang. Okey. Jadi pengurangan amplitude tadi itulah dinamakan sebagai pelembapan. Tengok pula bandul, ya. Bandul dibiarkan dia berayun. Okey, ni titik keseimbangan dia. Amplitude dia ialah ketinggian bandul ni, titik seimbang ni, ketinggian, ya. Ni garisan keseimbangan, ni ketinggian. Perhatikan ketinggian bandul ni semakin lama semakin berkurangan. Okey. Kenapakah ini terjadi? Okey, ini grafnya sesaran lawan masa. Amplitude-nya bermula tinggi, semakin lama semakin rendah, semakin rendah, semakin rendah, semakin rendah. So fenomena ini dah yang dipanggil pelembapan, iaitu pengurangan amplitude bagi sistem yang bergetar. Okey, rujuk pada graf sesaran lawan masa ni, yang berkurang ialah amplitude. Nampak ni, amplitude kurang, tetapi dia punya tempoh sama. Ingat tu, tempohnya sama, amplitude berkurangan. Ini graf amplitude lawan masa, amplitude dia makin berkurangan. Okey, kenapakah berkurangnya amplitude? Amplitude berkurang sebab sistem yang bergetar dengan bebas tadi, dia mengalami kehilangan tenaga, ya. Tenaga boleh hilang sebabkan oleh dua faktor. Pertama, oleh pelembapan luaran, iaitu misalnya geseran dengan udara, faktor-faktor luaran. Boleh juga disebabkan oleh faktor dalaman, dipanggil pelembapan dalaman, mana molekul tu bergeser, antara molekul sama-sama molekulnya bergeser, ya. Okey. Jadi pelembapan takrifnya ialah pengurangan amplitude bagi suatu ayunan akibat kehilangan tenaga. Okey. Di semasa pelembapan berlaku, frekuensi ayunnya telah tetap, amplitude-nya berkurangan. Jadi kesan pelembapan dapat diatasi kalau kita tolak ke, kita berikan daya daripada luar ke sistem tersebut supaya dia terus berayun. Ya. Letakkan motor ke, kita paksa dia berayun. Jadi kalau kita paksa dia berayun bukannya dengan berayun dengan frekuensi asli lagi, dia berayun dengan ayunan paksa. Okey, tengok kefahaman, ya.
ini ialah bilah gergaji. Kita sesakan dia mengupuk Y, Z, Z, Y, X. Kita ingat dia. Kemudian gerakkan partisin ke posisi X dan lepaskan. Perhatikan amplitude-nya. Agaknya lama apa berlaku. Ya, amplitude-nya akan lama akan berkurangan. So, apa hubungan amplitude dengan masa? Amplitude berkurangan dengan masa. Kenapakah ini? Beri satu sebab. Kerana tenaganya berkurangan. Okey. Apakah yang berlaku kepada tenaga dalam bilah partisin? Tenaganya hilang, bertukar, menjadi dia bergeser kan, menjadi tenaga haba. Apakah yang berlaku kepada ayunan bilah gaji selepas seketika? Lama dia berhentilah, dia tenaganya habis. Okey. Apakah maksud pelembapan? Ialah pengurangan amplitude sistem ayunan di mana tenaga hilang bentuk haba. Apakah bentuk tenaga yang akan dihasilkan kesan daripada berlaku pelembapan? Bila dia bergeser tadi, dia hasil tenaga haba, kinetik tenaga haba lah. Bagaimana anda dapat mengatasi ayun ni supaya dia terus berayun? Kita dengan kenakan daya daripada luar. Okey. Inilah graf amplitude lawan masanya. Amplitude-nya berkurangan tetapi periodnya tetap sama. Okey. Contoh, seorang ibu meletakkan bayinya untuk tidur dalam buaian kain sarung. Dia menggerakkan buaian itu ke atas ke bawah. Apa yang berlaku kepada buaian kain sarung apabila ibu memerhentikan gerakan buaian itu ke atas dan ke bawah? Mana ibu tadi dia lepaskanlah. Ke amplitude-nya akan berkurangan. Sedangkan sebab kenapa dia berlaku? Sebab berlaku pelembapan. Okey. Apakah yang harus dibuat untuk meneruskan buaian ini? Dia dekat rumah kita ada buaian terdapat motor kat atas ni. Berikan daya luar lah. Terangkan daya luar tadi akan menggunakan tenaga yang berterusan. Okey. Eksperimen menentukan seterusnya untuk mengekalkan sistem itu bergetar, kita kena berikan daya luar supaya sistem itu bergetar berterusan. Proses ni kita panggil aktiviti melakukan kejadian resonance. Okey, untuk memahami resonance, kita lihat satu bahan dikaji dipanggil pendulum, dipanggil button pendulum. Dia ada satu pendulum yang akan bergetar, induk, driver pendulum, kemudian ada pendulum yang lain. Di sini ada 7, ada 5 lah bergantung kepada amal sekolah masing-masing. Okey, jadi pendulum ini, kita tengok video ni, ini namanya button pendulum. Okey, inilah pendulum yang akan memaksa sistem yang lain yang bergetar. Okey. Right, jadi bila pendulum paksa ni kita ayunkan dia, tenaga ni akan mengalir ke bandul-bandul yang lain. Dia mengalir mengikut benang ni lah. Okey. Okey, tengok animasinya. Okey. Inilah frekuensi paksa. Kita ayunkan dari luar, tenaga mengalir. Perhatikan bandul yang lain turut apa ni? Turut bergetar. Okey. Tapi tengok ayunannya. Mana yang ni sikit, perlahan, laju sikit, sikit. Ini perlahan. Yang ni ayunan paling laju. Dapati apa yang kita perhatikan, terdapat satu pendulum ni dia sama kelajuannya dengan pendulum yang memaksa tadi ni. Yang warna merah ni. Okey. Pendulum manakah yang bergetar dengan amplitude paling maksimum? Ya, pendulum nombor 3 ni. 1, 2, 3. Kenapa dia jadi gitu? Sebab sekarang telah berlaku frekuensi pendulum ni sama dengan frekuensi pendulum ni. Tak sama dengan frekuensi pendulum lain. Kenapa sama? Sebab panjangnya sama. Bila panjang sama, frekuensinya sama. Okey. Bila frekuensi bandul luar ni, daya luar ni sama dengan frekuensi sistem tersebut, mana pendulum yang warna hijau ni mengalami resonance. Dia mengalami resonance. Mana yang ini telah resonan dengan pendulum yang ini, mana frekuensinya sama. Pendek kata, frekuensi luar sama dengan frekuensi asli sistem tersebut. Maka bandul yang ini akan berayun dengan amplitude yang paling maksimum. Yang lain tidak sama, frekuensinya tak sama, dia berayun juga, tapi amplitude-nya tidak maksimum. Maka proses ni dipanggil resonance. Saya ulangi, resonance ialah bila frekuensi luar sama dengan frekuensi sistem tersebut. Resonan berlaku
Apabila suatu sistem ayunan dikenakan daya luar yang mempunyai frekuensi yang sama dengan frekuensi asli sistem tersebut, maka sistem akan berayun dengan frekuensi aslinya. Sistem berayun dengan amplitude paling maksimum. Okey, tengok contoh. Inilah simple button pendulum. Ada 5 button pendulum. Okey, A, B, C, D, E. 5 ya. Tengok ni A sama panjang dengan mana? Dengan B kan. A dengan B tak sama panjang. D sama dengan C. Tengok panjang tak sama. Okey, manakah dua bandul yang mempunyai panjang yang sama? So, jawapannya ialah D dengan C. Manakah antara dua bandul yang mempunyai frekuensi yang sama? Mestilah bandul yang panjangnya sama. Mestilah C dengan D. Ini tak sama panjang. Apabila bandul C ditolak, ni C ditolak, diayunkan, apakah berlaku pada pendulum yang lain? Okey, pendulum lain juga akan berayun tetapi dengan kelajuan yang berbeza-beza, dengan amplitude yang berbeza-beza, ada yang tinggi dan yang rendah. Bandul yang manakah yang berayun dengan amplitude paling maksimum? Mestilah bandul yang sama frekuensi, iaitu bandul D. Okey. Bandul lain juga turut bergerak kerana tenaga dipindahkan melalui tali tapi tidak maksimum. Jadi D dengan sini telah resonance. Okey, manakah antara dua bandul yang terus berayun walaupun lain telah berhenti? Yang lain itu tidak maksimum. Maka C dan D akan terus mempunyai frekuensi yang sama. Bandul C oleh itu bandul C menyebabkan bandul D berayun dengan frekuensi yang aslinya. Bandul D menerima tenaga yang lebih besar dan berayun dengan amplitude yang paling maksimum. So, proses ini dipanggil fenomena resonance. Okey, resonans berlaku apabila satu sistem dipaksa bergetar dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi aslinya. Right, okey. Satu sistem bergetar dengan frekuensi aslinya. Jika satu daya yang bergetar dengan frekuensi yang sama diberikan kepada sistem itu, apakah yang berlaku? Resonans akan berlaku. Okey, jika frekuensi paksa yang luar tu berayun dengan frekuensi F, satu daya luar memberikan tenaga pada sistem itu supaya dengan berterusan, resonans akan berlaku pada sistem tersebut. Jika tenaga diberikan pada frekuensi yang bersamaan, mestilah sama F dengan F, barulah resonans berlaku. Kalau yang luar F dalam 1/F, dia tak resonans, dia tak akan sama. Mestilah yang F juga, supaya frekuensi luar dengan frekuensi dalam tu mesti sama. Frekuensi paksa sama dengan frekuensi asli itu sistem tersebut, barulah resonans berlaku. Okey, contoh, inilah garpu tala. Bila garpu tala ni kita ketuk, dia akan bergetar. Udara sini akan bergetar, membawa tenaga bagi garpu tala Q. Getaran tala bunyi P telah memaksa tala bunyi Q bergetar secara resonan. Tenaga dipindahkan daripada tala bunyi P kepada tala bunyi Q. Okey, tala bunyi Q bergetar dengan amplitude maksimum. Oleh kerana dua-dua ni mempunyai frekuensi yang sama, maka dia resonan berlaku. Maka tala yang Q ni akan turut bergetar. Ini contoh lah. Okey. Dalam kehidupan seharian, kita ada pencawang yang radio, sistem radio, ini penerima ke rumah kita lah dalam kereta radio. Jadi kalau di pencawang memancarkan satu gelombang bunyi, katalah 87.5 MHz, maka kita akan putarkan tombol frekuensi pada kita punya pencari siaran dekat radio ni supaya frekuensinya sama 87.5 Hz. Ya. Bila sama frekuensi dalam radio ni, sama dengan frekuensi siaran yang dibawa oleh pencawang, maka resonan akan berlaku. Bila resonan berlaku, suara DJ atau penyanyian itu akan kedengaran. Okey. Contoh ni pencawang, maka dia mengeluarkan satu frekuensi di sini. Suara DJ tu, nyanyian ke, ada getaran. Si getaran tu akan merambat oleh udara dan terima oleh penerima yang sama apa ni? Yang sama frekuensi dengan dia. Bersama resonan berlaku, suara DJ itu akan didengari. Alright. Contoh resonan dalam kehidupan seharian pernah berlaku pada tahun 1940, jambatan gantung Tacoma di Amerika Syarikat. Kerana angin terlalu kuat telah mengayunkan jambatan ini pada frekuensi aslinya, iaitu frekuensi paksa itu angin, frekuensinya sama dengan frekuensi jambatan ni. Bila sama, berlakulah resonan, maka jambatan ni akan berayun dengan amplitude paling maksimum, menyebabkan dia runtuh. Pelajar-pelajar boleh tengok pada YouTube macam mana jambatan ni runtuh. Okey. Dalam kehidupan seharian, banyak contoh resonan, alat muzik macam ni, trumpet ni, bila kita tiup, udara dalam trompet ni akan resonan dengan frekuensi udara yang kita tiup, maka akan mengeluarkan bunyi.
Okey, gitar. Bila kita petik, getaran gitar ni frekuensinya sama nanti dengan frekuensi udara yang terperangkap dalam gitar ni. Maka bila resonan berlaku, bunyi akan terkeluar lah, bunyi gitar tu keluar. Misalnya yang ni, seorang lelaki dengan suara frekuensi yang tinggi menggunakan suara dengan nyaring, contohnya penyanyi soprano. Frekuensi tadi diterima oleh gelas ini, gelas yang nipis. Bila frekuensi gelas ni sama dengan frekuensi bunyi daripada lelaki ni, maka resonan berlaku. Molekul-molekul gelas ini akan berayun dengan amplitude paling maksimum, maka gelas ini akan pecah. Contoh, sekarang tengok pula satu eksperimen. Kalau ada ni, alright, eksperimen menentukan menggunakan bunyi daripada gelas. Okay. We live in strange times. Alright, itu semua sekejap ya. Take two. Every object has Okey, a ni natural gelas frequency diisi dengan or a air. set of natural frequency that Okey, vibrates in. bila kita And this wine glass is no exception to that rule. kita If somehow letakkan struck tangan kita doctors, sini, kita pusing. otherwise forced into vibration, it will begin to vibrate at its natural frequency. Okey, dengar ada The bunyi actual keluar frequency kan. which it vibrates at Sebab is getaran dependent upon paksa yang a kita number of bagi things. tadi One of the things it depends upon akan sama is dengan the speed at getaran which air vibrations ni travel dan juga through the molekul udara object. kat sini lah. So Bila as I sama get this frekuensinya, resonan berlaku, water tu now bunyi akan vibrating, keluar. the glass is vibrating, and we hear the sound of the vibrating glass. If I empty some water from the water goblet, what will happen is I will change the Okey, speed at kita which tahu kurangkan vibrations air. travel. And if I Ini make banyak, the speed at which vibrations travel through the glass higher, Mana I'll make the frekuensi pitch of it paksa sound getaran higher. di sini And I sama can frekuensi empty getaran water molekul slowly air dan juga molekul and udara get dalam less ni, water in maka there. dia resonan, dia And as I mengeluarkan get bunyi. less water in there, I cause the speed at which Kurang air, vibrations travel through the glass to be Ini higher, banyak molekul udara dalam ni and ya. the frequency in turn becomes higher. Okey, maka semakin nyaring bunyinya. Itu je lah. Okey, itu contoh resonan dalam kehidupan seharian. Akhir kata, cuba jawab soalan ni. Apa maksud pelembapan? Akalkan graf sasaran lawan masa. Nyatakan 3 contoh kesenaran resonan. Bagaimanakah pelembapan bagi sistem itu dapat diatasi dengan resonan. Sekian, jumpa lagi. Fizik.